Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Kamsia Widayati binti Harun selaku pensyarah subjek wacana penulisan JWP 10992. Baiklah, untuk hari ini saya Muhammad Amirul Hakim bersama dua lagi ahli kumpulan saya iaitu Raihan Syahril Burhansyah dan juga Nur Izam bin Lasun akan membentangkan mengenai tugasan 3, iaitu kerja seperti mana yang telah ditugaskan dalam tugasan 3, iaitu pembentangan mengenai analisis jenis-jenis wacana dan juga gaya penulisan. Baiklah, sebelum kita pergi kepada bahagian analisis, ada baiknya terlebih dahulu kita kenali apakah itu jenis-jenis wacana dan juga apakah itu gaya penulisan. Untuk pertama sekali kita kenali dahulu apakah itu jenis-jenis wacana. Baiklah, seperti yang kita sedia maklum, yang jenis-jenis wacana ini terbahagi kepada dua, iaitu wacana lisan dan juga wacana penulisan. Wacana penulisan merupakan wacana yang dihasilkan secara lisan dan secara langsung daripada penutur dan pendengar. Wacana penulisan ini bersifat spontan dan terdapat pengaruh dialek dan pantang larang dalam lisan tersebut. Sebagai contoh, ceramah, temurama, ucapan dan siaran media massa, tidak kira media elektronik maupun media cetak. Seterusnya, kita akan kenali wacana yang kedua, iaitu jenis wacana penulisan. Wacana penulisan terbahagi kepada 5. Yang pertama ialah naratif, kedua deskriptif, ketiga argumentatif, keempat persuasif, dan juga yang terakhir expository. Untuk jenis wacana tulisan yang pertama iaitu deskriptif. Deskriptif ni merupakan satu penulisan yang jelas berpandukan fakta. Maknanya sini wacana tulisan bagi deskriptif ini ia menggambarkan satu dengan jelas dan terperinci supaya pembaca dapat memahami dengan mudah perkara yang ingin disampaikan. Penulisan ini berpandukan dengan fakta-fakta yang dilihat. Yang kedua iaitu naratif. Naratif ini lebih kepada penceritaan, sama ada sejarah mengenai keadaan atau kejadian ataupun mengenai perihal sejarah seseorang seperti biografi individu dan penulisan sejarah tentang suatu kejadian. Yang ketiga iaitu argumentatif, iaitu wacana tulisan yang melontarkan pandangan penulis terhadap suatu perkara yang menjadi idea utama penulis tersebut untuk mempengaruhi pembaca supaya mereka dapat menerima idea yang disampaikan oleh penulis tersebut. Dan setiap hujah yang dilontarkan oleh penulis tersebut mesti dikaitkan dengan bukti yang kukuh agar lebih meyakinkan pembaca supaya mereka lebih menerima idea yang disampaikan oleh penulis tersebut. Seterusnya adalah persuasif. Persuasif ni diambil daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu persuade yang bermaksud pujukan. Jadi di sini wacana tulisan persuasif ini merupakan pujukan dan ajakan penulis untuk mengharapkan pembaca melakukan apa yang ditulis oleh penulis. Sebagai contoh seperti nasihat. Dalam penulisan tersebut tersilitnya nasihat. Jadi nasihat itu mungkin mempunyai unsur persuasif yang ingin mengajak pembaca supaya melakukan perkara yang dia nasihatkan tersebut, kerana setiap nasihat yang diberikan pasti membawa suatu manfaat dan faedah kepada pelaku dan kepada masyarakat yang lain. Penggunaan yang digunakan adalah penggunaan pendekatan emotif yang melibatkan perasaan dan emosi, kerana apabila suatu penulisan ini menyebabkan terkaitnya emosi, boleh melibatkan pengaruh emosi, maka pembaca mudah untuk menerima dan menghayati mengenai apa yang ingin disampaikan, dan akan mendorong mereka untuk termakan dengan pujukan yang ditulis oleh penulis tersebut. Dan yang terakhir sekali iaitu expository. Expository ini seperti penulisan akademik, tesis dan bahan ilmiah yang ditulis untuk masyarakat umum. Biasanya penulisan expository ini adalah penulisan-penulisan kajian yang dibuat oleh individu-individu tertentu. Yang kedua pula kita akan kenali apakah itu gaya penulisan. Bagi
gaya penulisan, terdapat 5 ciri utama dalam gaya penulisan tersebut. Antaranya, yang pertama, bahasa formal. Yang kedua, binaan ayat yang jelas dan tepat. Yang ketiga, penggunaan kata singkatan dan akronim yang betul. Dan yang terakhir sekali, iaitu yang keempat, adalah perkembangan idea secara sistematik. Bagi penggunaan bahasa formal, iaitu penggunaan bahasa yang bukan bahasa pasar seperti bahasa pasar yang kita biasa dengar yang digunakan dalam dialog harian, tapi bahasa formal ini lebih kepada bahasa akademik yang terkandungnya bahasa-bahasa yang formal, yang mempunyai formaliti tertentu, yang menunjukkan tahap profesional dalam penggunaan kata ketika berbicara maupun dalam penulisan. Yang kedua, iaitu binaan ayat yang jelas dan tepat. Maksudnya di sini iaitu ayat-ayat yang digunakan dalam gaya penulisan adalah ayat yang mudah difahami dan ayat yang jelas. Maksudnya sini dia tidak mementingkan unsur-unsur kiasan dalam penulisan, tapi lebih mementingkan kejelasan ayat agar mudah untuk menyampaikan message kepada para pembaca. Yang ketiga iaitu penggunaan kata singkatan dan akronim yang betul. Sebagai contoh, setiap kata singkatan sebagai contoh Majlis Agama Belia Islam Malaysia, MABIM, kita perlu menggunakan akronim yang betul, iaitu huruf besar untuk setiap perkataan awal, iaitu MABIM. Maksudnya di sini kita tidak boleh tersilap seperti penggunaan huruf kecil dalam akronim ataupun singkatan yang digunakan dalam satu perkataan khas, seperti perkataan yang saya sebutkan tadi, seperti MABIM, UPM, Unimas, UMS dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali adalah perkembangan idea secara sistematik. Apa yang dimaksudkan di sini adalah perkembangan idea secara sistematik merupakan perkembangan idea secara teratur, iaitu tidak berbelit-belit yang akan menyeluruhkan pembaca. Dan perkembangan idea secara sistematik ini dapat membantu pembaca untuk memahami kronologi tentang satu perkara dengan lebih mudah dan tidak mengalami salah faham ataupun keliru dengan idea yang diberikan atau idea yang dihujahkan. Maksudnya di sini ia merupakan satu perkara yang penting dalam setiap gaya penulisan agar dapat memudahkan pembaca untuk memahami message dan akan memudahkan penulis agar message tersebut dapat disampaikan dengan lebih mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tajuk analisis wacana penulisan GBM. Analisis ini melibatkan penulisan akademik GBM 1103-201 yang dihasilkan oleh Nur Izham bin Lasun daripada option Bahasa Melayu SK2. Dalam tajuk ini, kita akan mengenal pasti jenis wacana yang digunakan dalam penulisan ini. Antaranya, jenis wacana argumentatif, ekspositori dan juga persuasif. Yang pertama iaitu wacana argumentatif. Wacana ini merupakan jenis wacana yang bertujuan untuk menyampaikan hujah. Contohnya, media massa kurang memaparkan isu ini di muka depan akhbar tempatan kerana perkara ini menjurus kepada hal ehwal dalam sekolah. Ayat ini diambil daripada tajuk isu profesionalisme keguruan, peringkat pertama dan baris keempat. Ayat ini merupakan hujah yang dilontarkan dalam bentuk huraian. Contoh yang kedua iaitu impaknya para pelajar akan memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang TMK serta ilmu yang dipelajari. Ayat ini dipetik daripada tajuk pembelajaran sepanjang hayat pada peringkat kedua dan baris kelima. Ayat ini merupakan hujah kesan yang dilontarkan oleh penulis terhadap tajuk yang dibincangkan. Yang seterusnya itu wacana ekspositori. Wacana ini ialah wacana yang berbentuk memberi penerangan terhadap sesebuah tajuk yang dibincangkan. Contohnya, profesionalisme dapat diklasifikasikan sebagai sifat-sifat atau kemampuan, kemahiran serta cara melaksanakan sesuatu sebagaimana yang sewajarnya dilakukan oleh seorang profesional. Ayat ini dipetik daripada tajuk definisi profesionalisme keguruan pada peringkat pertama baris kedua. Ayat ini merupakan penerangan kepada apa itu profesionalisme keguruan. Okey, yang terakhir iaitu wacana persuasif.
Wacana ini merupakan wacana yang bertujuan untuk memujuk pembaca agar melakukan perkara yang ditulis. Contohnya, profesi keguruan ini perlu memainkan peranan sebaik mungkin untuk membantu memacu kemajuan negara di persada antarabangsa. Ayat ini dipetik daripada tajuk Cabaran-cabaran profesionalisme keguruan pada perenggan pertama dan baris keempat. Contoh yang kedua iaitu guru perlu menyediakan suasana pembelajaran yang lebih sistematik dan sesuai dengan peringkat umur pelajar. Ayat ini diambil daripada tajuk Cabaran-cabaran profesionalisme keguruan pada perenggan ketiga baris keempat. Ayat ini adalah ayat yang berbentuk pujukan kepada guru agar melakukan apa yang dicadangkan oleh penulis. Itu adalah contoh bagi wacana persuasif. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan teruskan pembentangan kita dengan melihat kepada gaya penulisan. Setelah kami menganalisis tugasan penulisan akademik GPP 1063, terdapat 4 gaya penulisan yang dapat dikesan dalam penulisan akademik tersebut. Yang pertama, penggunaan bahasa formal. Yang kedua, penulisan ayat yang jelas. Yang ketiga, perkembangan idea secara logik. Dan yang terakhir, penggunaan kata singkatan maupun akronim yang betul. Yang pertama, kita akan melihat kepada penggunaan bahasa formal dalam penulisan akademik, esei maupun karangan. Penggunaan bahasa formal yang dapat dilihat dalam penulisan akademik GPP 1063 merangkumi konsep, ciri-ciri serta contoh penggunaan bahasa formal. Yang pertama, kita akan melihat konsep. Menurut Muhammad Sidin Ahmad Ishak dan Muhammad Saleh Rahmat pada tahun 2008, bahasa formal bersifat baku iaitu bahasa Melayu yang sempurna dari segi penggunaan aspek-aspek bahasanya, betul ejaannya, tata bahasa, istilah, penggunaan kata, laras bahasa dan sebutannya. Terdapat beberapa ciri utama dalam penggunaan bahasa formal. Yang pertama, kekal pada idea utama. Yang kedua, elakkan bahasa selanga. Dan yang terakhir, gunakan istilah positif. Terdapat contoh yang dapat kami analisis berdasarkan penulisan akademik tersebut. Raja di sebelah menunjukkan contoh penggunaan bahasa formal dalam penulisan tersebut. Profesi guru merupakan salah satu profesi yang sering menjadi rebutan anak muda masa kini. Menurut Nur Jamaluddin, pada tahun 1978, guru ialah seorang pendidik iaitu orang dewasa yang bertanggungjawab memberi didikan kepada kanak-kanak. Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat pada tahun 2005 mendefinisikan guru sebagai seorang yang mengajar, pendidik atau pengajar. Profesi keguruan merupakan profesi paling dipandang mulia oleh majoriti lapisan masyarakat di Malaysia. Menurut contoh tersebut, kita dapat lihat penggunaan bahasa formal dengan jelas. Yang pertama, kekal pada idea utama. Idea utama pada contoh tersebut ialah definisi guru ataupun ta'rif seorang guru yang diberikan berdasarkan pandangan tokoh dan juga menurut Kamus Dewan. Seterusnya, penggunaan bahasa formal di situ dapat dilihat dengan tidak menggunakan sebarang bahasa selanga. Kata-kata yang digunakan juga adalah positif dan juga dan contoh tersebut tidak mempunyai sebarang perkara yang berbaur negatif. Gaya penulisan yang seterusnya ialah penulisan ayat yang jelas. Dalam sesebuah penulisan akademik, esei maupun karangan, penulisan ayat yang jelas sangat penting untuk diberikan perhatian agar pembaca dapat memahami isi kandungan dan juga makna tersirat dalam penulisan tersebut. Jelas di sini bermaksud mudah difahami dan juga tidak memberi ruang untuk disalah tafsirkan oleh pembaca. Gaya penulisan akademik yang jelas menggunakan kata-kata yang pendek, ringkas dan juga jitu. Perkataan yang berbelit-belit dan terlalu panjang akan menyebabkan penulisan itu sukar difahami dan pembaca akan kehilangan tumpuan. Semasa kita melaksanakan penulisan akademik, karangan maupun esei, kita perlulah menyemak semula panjang pendek ayat. Hal ini dikatakan demikian kerana ayat pendek membantu kepada koheren, sementara ayat panjang berfungsi sebagai kohesi dalam sesebuah penulisan akademik. Dalam raja di bawah kita dapat lihat contoh penulisan ayat yang jelas yang dapat dianalisis
dalam penulisan akademik tersebut. Sebagai contoh, profesion keguruan seharusnya bertindak dengan lebih responsif selaras dengan usaha transformasi negara daripada masyarakat berpengetahuan dan bermaklumat kepada masyarakat ke-ekonomi. Sebaliknya, jika profesion ini bersifat defensif dan konservatif, nescaya profesion keguruan akan menghadapi pelbagai cabaran dan agenda negatif. Oleh itu, profesion keguruan ini perlu memainkan peranan sebaik mungkin untuk membantu memacu kemajuan negara di persada antarabangsa. Berdasarkan contoh tersebut, kita dapat lihat penggunaan ayat yang jelas. Di samping itu, contoh tersebut juga menerapkan pelbagai istilah-istilah moden dan juga saintifik seperti responsif, masyarakat ke-ekonomi, defensif, dan juga konservatif. Hal ini sangat penting bagi meningkatkan kefahaman pembaca dan juga menjelaskan kepada pembaca tentang isi utama yang ingin disampaikan dalam penulisan tersebut. Di samping itu, ayat yang digunakan juga tidak terlalu panjang dan juga tidak berbelit-belit. Hal ini sangat penting karena ini adalah kunci kepada penulisan ayat yang jelas dalam sebuah penulisan akademik. Baiklah, seterusnya kita akan melihat kepada perkembangan idea secara logik. Perkembangan idea secara logik ini berangkumi dua bahagian. Yang pertama, bahagian koheren, yang kedua, kohesi. Koheren bermaksud kesepaduan antara satu bahagian dengan bahagian yang lainnya sehingga ayat-ayat memiliki kesatuan makna yang utuh. Idea-idea dihuraikan dengan jelas dan dalam urutan logik serta disokong oleh bukti dan juga contoh. Faktor-faktor ini akan memudahkan pembaca untuk mengikuti hujah dan juga tujuan penulis. Seterusnya, kita akan melihat kepada kohesi. Kohesi merupakan hubungan antara bahagian dalam teks dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai. Kohesi juga merujuk kepada hubungan bentuk, yaitu unsur-unsur wacana yang digunakan dalam menyusun suatu wacana sehingga ia memiliki kesepaduan secara padu dan juga utuh. Terdapat beberapa ciri dalam penulisan kohesi. Yang pertama, pelbagai struktur ayat. Yang kedua, menggunakan tanda baca yang betul. Yang ketiga, perenggan dibina dengan baik. Yang keempat, penggunaan kata hubung yang tepat. Dan yang terakhir, peralihan antara perenggan dengan bahagian yang lain adalah tepat. Berikut merupakan contoh perkembangan idea secara logik yang dapat dianalisis dalam penulisan akademik tersebut. Dalam setiap perenggan, kita dapat melihat aspek koheren kerana setiap perenggan mempunyai makna yang utuh kerana ia disambungkan dengan pelbagai kata hubung dan juga pelbagai penanda wacana yang sesuai. Bagi hubungan di antara perenggan dengan perenggan yang lain, kita dapat lihat penulis menggunakan penanda wacana seperti selain itu dan juga seterusnya untuk menghubungkan satu perenggan dengan perenggan yang lain. Hal ini dapat menggambarkan aspek penggunaan kohesi dalam perkembangan idea secara logik dalam penulisan ini. Gaya penulisan terakhir yang dapat dianalisis dalam penulisan akademik tersebut ialah penggunaan kata singkatan dan akronim yang betul. Terdapat beberapa perkara yang perlu dititikberatkan semasa kita menggunakan kata singkatan atau akronim ini. Yang pertama, jelaskan semua terminologi yang tidak diketahui oleh pembaca. Selain itu, nama penuh perlulah ditulis pada kali pertama, tidak kira pembaca sudah mengetahui kata singkatan ataupun akronim tersebut ataupun belum. Yang ketiga, selalu menulis nama penuh pada kali pertama dan kata singkatan tersebut perlulah ditulis dalam kurungan. Dan yang terakhir, kata singkatan standar bagi kata nama boleh digunakan dalam penulisan akademik. Berikut merupakan contoh penggunaan kata singkatan yang dapat dianalisis dalam penulisan akademik ini. Yang pertama, teknologi, maklumat dan komunikasi. Yang kedua, pembelajaran sepanjang hayat. Teknologi, maklumat dan komunikasi adalah nama penuh yang ditulis pada kali pertama. Begitu juga dengan pembelajaran sepanjang hayat. Kemudian TMK dan juga PHS diletakkan di dalam kurungan. Namun pada perenggan-perenggan seterusnya, teknologi, maklumat dan komunikasi ini ditulis sebagai TMK. Begitu juga dengan pembelajaran sepanjang hayat hanya ditulis sebagai PHS. Hal ini kerana nama penuh bagi kata singkatan tersebut hanya ditulis pada kali pertama sahaja. Secara kesimpulannya,
gaya penulisan amat penting untuk dititikberatkan dalam sesebuah penulisan akademik, esei maupun karangan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kefahaman yang lebih jelas kepada pembaca tentang isi tersurat serta isi tersirat yang ingin disampaikan oleh penulis. Oleh itu, sebagai bakal guru, khususnya guru bahasa Melayu, kita sepatutnya menguasai gaya penulisan dengan sempurna dan juga baik agar ia dapat dipraktikkan ketika mengajar kelak. Oleh itu, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.